Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya terkejut dengan satu laporan media di Malaysia kini dan juga di satu berita lagi di Esok Awani. Berita ini menggambarkan seakan-akan Wan Saiful Wanjan betulkah nak jadi Setiausaha Agung DAP? Ini memang panas sepanas-panasnya. Sampai ada netizen tulis, selamat datang Wan Saiful ke DAP. Sampai ada netizen tulis, bagus Wan Saiful jadi Setiausaha DAP. Ada juga netizen yang kata, Wan Saiful ni tidak lebih ataupun dia lebih kurang sama dengan Setiausaha DAP, kata beliau. Bagus dia jadi Setiausaha DAP, kata mereka. Ini semua akibat daripada tindakan Wan Saiful Wanjan menyibuk tentang parti DAP. Sehingga dia lupa dia ada parti sendiri, bersatu, dan dia lupa dia ada kes mahkamah yang belum selesai. Itu yang netizen kata. Akhirnya, hari ini tampil pula Anthony Loke menyatakan, Wan Saiful Setiausaha Agung DAP ke? Itu pertanyaan dia. Kau ni Wan Saiful, kau ni Setiausaha DAP ke? Kata Anthony Loke di dalam kenyataan terkini. Sehingga Wan Saiful menjawab, sampai mati pun saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP. Ini semua timbul apabila Anthony Loke mengatakan bahawa satu pertanyaan sinis kepada Setiausaha Agung daripada pertanyaan Setiausaha Agung DAP itu kepada Wan Saiful Setiausaha Agung DAP ke? Ahli Parlimentasi Gelugur Wan Saiful Wanjan diingatkan supaya tidak campur tangan dalam urusan parti lain, sebaliknya perlu fokus pada urusan sendiri. Amaran tersebut dibuat Setiausaha Agung DAP Anthony Loke selepas pemimpin bersatu itu mendakwa ada usaha untuk menggantikan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew dengan ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim selepas pilihan raya PRN. Kata beliau, adakah Wan Saiful Setiausaha Agung DAP? Saya tanya, adakah dia Setiausaha Agung DAP? Dia boleh tentukan calon kita, kata beliau. Jadi tak payahlah nak jaga tepi kain orang. Dia sibuk dengan hal dia sendiri, kata Loke yang juga Menteri Pengangkutan. Loke berkata demikian mengulas dakwaan Wan Saiful bahawa terdapat usaha untuk meletakkan Sim sebagai calon bagi kerusi DUN Pulau Pinang pada PRN depan. Di Pulau Pinang, DAP senyap-senyap. Apa yang sedang berlaku kabar angin sekarang bertiup dengan kencang bahawa Ketua Menteri Pulau Pinang sekarang ini akan ditukar dengan orang baru. Nama yang disebut-sebut adalah Steven Sim, ahli parlimen yang mungkin akan bertanding di DUN Pulau Pinang bagi tujuan menggantikan Ketua Menteri yang ada sekarang, kata beliau. Depa mereka tak sembang secara terbuka, tapi ini membawa kepada perpecahan dalam DAP, kata beliau. Saya fikir ini adalah satu serangan semata-mata daripada Wan Saiful Wanjan. Biasalah kan timbulkan cerita supaya lebih panas daripada biasa. Itulah sebabnya Wan Saiful kata hanya kabar angin. Nanti takut pula kalau dia tak cakap kabar angin karena saman pula kan. Tapi kita nak tanya kepada Wan Saiful Wanjan. Selain daripada adakah Wan Saiful Wanjan itu Setiausaha Agung DAP atau bukan, kita nak tanya juga. Kalau Wan Saiful jadi Ketua Menteri Pulau Pinang, okey ke? Nak tanya kepada semua penonton dalam channel ini. Kalau Wan Saiful Wanjan jadi Ketua Menteri Pulau Pinang, itu okey ke? Sebab dia kata Steven Sim mungkin akan dilantik menjadi Ketua Menteri. Kenapa? Adakah bezanya Steven Sim dengan Wan Saiful? Pada pendapat anda, siapa lebih baik? Wan Saiful Wanjan ataupun Steven Sim yang akan jadi Ketua Menteri Pulau Pinang? Pada pendapat anda apa? Saudara-saudara sekalian, Wan Saiful juga kata, sampai mati pun saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP. Macamlah dia boleh jadi Setiausaha Agung DAP kan? Ini jawapan balas Datuk Wan Saiful Wanjan kepada kenyataan pertanyaan sinis Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berhubung ura-ura terdapat usaha pihak tertentu menukar Ketua Menteri Pulau Pinang. Katanya, selaku ahli parlimentasi Gelugur, beliau menerima banyak maklumat mengenai Pulau Pinang termasuk pendedahan mengenai pergolakan politik dalaman negeri itu.
Pergerakan mereka memberi kesan kepada Pulau Pinang sebab sekarang ini ada usaha satu kelompok dalam DAP untuk menukar Ketua Menteri yang ada sekarang dengan calon daripada mereka. Nama yang disebut-sebut ialah Ahli Parlimen Bukit Mertajan Swin Sim, kata beliau. Sebenarnya saudara-saudara telah pun diberikan pendedahan oleh Anthony Luke, Setiausaha Agung DAP, kata beliau. Dari manalah mereka tahu perkara itu? Kalau itu yang berlaku, kata beliau, bagus lagi bagus lagi Wan Saiful Wanjan. Dia ini kah ada Setiausaha Agung DAP ke, kata beliau. Dan lebih penting lagi, adakah Wan Saiful Wanjan mahu menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang? Apa pendapat kamu semua? Apabila saya sebut buat pertama kali bahawa ada usaha DAP menukar, Luke menjawab, Wan Saiful, adakah kamu Setiausaha Agung DAP? Saya nak jawab kepada Luke pada malam ini, kalau bagi tawaran, kalau dibayar pun sampai mati pun, saya ingin menjadi Setiausaha Agung DAP, kata beliau. Masalahnya, mungkin DAP pun sampai mati pun tidak akan mahu Wan Saiful menjadi Setiausaha Agung mereka. Dan tak pastilah Wan Saiful ni boleh jadi Ketua Menteri Pulau Pinang atau tidak, terpulang pada anda. Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang ini super panas, yang ini super menarik, yang ini maha dahsyat. Anda wajib sebarkan konten kali ini kerana ini penjelasan paling penting daripada Anwar Ibrahim kepada kita semua. Untuk menjawab dakwaan kononnya Anwar Ibrahim kononnya berbohong yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin. Dalam konten saya sebelum ini, saya telah pun memberikan penjelasan menurut apa yang dinyatakan oleh pengerusi baharu Felda, iaitu Ahmad Sabri Sheikh. Ahmad Sabri Sheikh beliau kata memang betul Muhyiddin sudah umum perkara itu, pelupusan hutang Felda, tapi tak pernah dilaksanakan. Itu yang saya tanya tadi dalam konten sebelum ini. Apa bezanya? Janji tak ditepati, umum tak dilaksana. Apa beza? Sama aja kan? Tapi yang menariknya pagi ini, apabila Anwar sendiri tampil, dia sendiri berkata bahawa lupus hutang peneroka atau Felda, PN tak bentang dalam belanjawan, tegas Anwar. Ini lagilah dahsyat. Kalau tadi Ahmad Sabri Sheikh kata ada umum tapi tidak dilaksana. Bahkan Ahmad Sabri Sheikh kata pernah diumum tapi tiada bukti hitam putih. Itu kata pengurusi baru Felda. Kali ini Anwar sendiri kata bahawa PN tak bentang dalam belanjawan. Ini lebih menarik. Bayangkan bagaimana Muhyiddin Yassin dengan pentadbiran kerajaan pada waktu itu mahu melaksanakan apa-apa rancangan berkaitan keuangan kalau tidak dibentang dalam belanjawan. Pada ingatan saya dan pada pendapat saya, pengetahuan saya, perkara yang kalau tidak dibentang dalam belanjawan dan ada penggunaan uang yang amat besar melibatkan berbilion ringgit, itu satu kesalahan dan itu juga boleh dianggap penyelewengan dan salah guna kuasa kerana tidak diluluskan melalui belanjawan di parlimen dan kabinet. Jadi apa yang Anwar nyatakan ini, apa yang Anwar perjelaskan ini memang betul-betul maha panas, maha dahsyat, dan saya secara pribadi tak pernah tahu. Nasib baiklah saya baca berita ini. Perikatan Nasional tak bentang dalam belanjawan, kata Anwar. Jadi anda yang baru tahu, sebarkan supaya orang yang ada di Felda tahu bahawa Perikatan Nasional tak bentang dalam belanjawan. Perkara tentang lupus hutang peneroka ini, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim kekal dengan pendiriannya yang berdakwa. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak pernah melaksanakan langkah untuk melupuskan pinjaman peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion. Itu dinyatakan sendiri oleh Anwar Ibrahim. Anwar berkata, memang terdapat persetujuan untuk memansuhkan hutang peneroka Felda. Tetapi peruntukan itu tidak dibentangkan dalam belanjawan negara pada tahun 2021 dan 2022. Maknanya begini saudara. Kalau betullah Anwar ini berbohong, jom rujuk belanjawan 2021-2022.
Saya pikir Anwar tidak mungkin akan berani bercakap perkara ini kalau dia tidak bukti. Terutamanya apabila Anwar Ibrahim kata tentang belanjawan 2021-2022 itu mempunyai data yang lengkap. Siapa yang tak percaya atau masih lagi terpengaruh kononnya Anwar Ibrahim ini berbohong, pergilah cari sendiri. Anda semaklah sendiri belanjawan 2021-2022. Tengok sendiri di dalam itu ada apa. Kalau saya malas lah mau tengok, sebab benda itu kan berpuluh-puluh halaman dan lembar. Anda carilah sendiri. Tapi saya percaya kalau Anwar dah kata tentang belanjawan ini, dia sudah baca dan dia tahu. Lebih-lebih lagi waktu itu 2021-2022 Anwar Ibrahim adalah pembangkang dan sudah membaca perkara itu. Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata dia meluluskan pelupusan itu pada penghujung Jun tahun ini. Jadi, baru Jun tahun ini dilepaskan. Jun tahun ini dilupuskan. Saya bagi contoh, kata Anwar, memang ada persetujuan dulu, tetapi tak selesai belanjawan 2021 di bawah PN 2022. PN tak ada peruntukan untuk menyelesai dan melupuskan hutang Felda. I stand by this record, kata Anwar. Hanya dalam belanjawan Madani untuk 2023, saya mula serahkan RM 990 juta peruntukan awal untuk melupuskan hutang Felda, yang hutang peneroka jumlahnya RM 8.3 bilion ini, kata beliau dalam majlis temu Anwar di Kedah. Muhyiddin baru-baru ini membidas Anwar kerana berbohong, berhubung langkah kerajaan melupuskan hutang peneroka Felda. Dalam satu kenyataan, Muhyiddin berkata hutang peneroka sebenarnya sudah dilupuskan oleh kerajaan pimpinannya pada tahun 2021. Anwar menuduh saya tidak melaksanakan pelupusan hutang peneroka Felda. Ini satu pembohongan besar, kata Muhyiddin. Kata Muhyiddin lagi, pelupusan hutang peneroka Felda telah pun diselesaikan ketika dia menjadi Perdana Menteri. Namun, oleh kerana kekangan aliran tunai Felda, kerajaan PHBN tidak dapat melaksanakan pelupusan hutang peneroka, kata beliau. Namun, saudara-saudara sekalian, apa yang menariknya telah pun dinyatakan oleh pengerusi Felda sendiri yang baru, yaitu Datuk Seri Ahmad Sabri Cek, bahwa Muhyiddin Yassin tidak perlu tergopoh dalam memberi komen berhubung pelupusan hutang peneroka, kerana beliau mengakui Muhyiddin memang ada menyatakan membayar 1 bilion setahun selama 10 tahun yang sepatutnya dimulai pada 2022, tetapi perkara itu tidak dilaksanakan. Kerana selain itu juga beliau kata ia hanya janji yang tidak dilaksanakan, termasuk tiada bukti hitam putih dengan pihak Felda untuk membantu menyelesaikan hutang ditanggung 18T itu, kata pengerusi Felda ini. Anwar juga menyatakan hari ini bahawa PN tidak bentang dalam belanjawan tentang belanjawan lupus hutang peneroka ini. Saudara-saudara sekalian, nampaknya kita sudah jawapan yang tuntas untuk perkara tuduhan dakwaan Muhyiddin kepada Anwar Ibrahim yang mengatakan Anwar berbohong tentang dakwaan pelupusan hutang Felda. Dan ini satu perbohongan besar, kata Muhyiddin. Kita sudah ada jawapan penuh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.